Bila mana lagi banyak kita belanja, lagi banyak kita kembalikan manfaat tu daripada duit infak orang, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmat. Kita cuba ringkas dan padatkan. Hari ini kita nak cerita tentang masjid dan kita bawa satu tajuk yang lebih fokus, iaitu berkaitan dengan menjana ekonomi dalam masjid, ataupun yang selalu saya sebut adalah menjana ekonomi Islam itu sendiri. Macam mana masjid perlu menjadi satu pusat yang boleh menjana ekonomi orang Islam kita sendiri. Sebab negara kita adalah negara majoriti orang Islam kita, dan kita yang perlu mengawal dan kita menguruskan ekonomi kita sendiri, insya-Allah. Baik, sebelum saya nak mulakan, sukalah mungkin ada yang pernah tengok video-video saya dalam TikTok, mungkin tak pernah sampai lagi, tapi duk nampak saya duk lari, depa kata lueh sangat ke masjid ni, dia rajin duk lari kan, duk ukok masjid dia. Jadi insya-Allah sukalah saya nak tunjuk masjid kami dalam video montaj yang telah kami sediakan. Kalau tak boleh kita teruskanlah. Kalau boleh saya kita tengok dekat hujung tu. Sebab saya semakin kritikal nampaknya sekarang. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan semua, imam-imam, pengurusi masjid. Mungkin ada di bawah sana yang mungkin selalu kata, macamlah sebelum Masjid Al-Bushra Merbuk, bagaimana yang orang kenal sekarang. Pada permulaannya, saya berada dalam satu jawatan kuasa masjid yang asal dia Masjid Jami' Pekan Merbuk. Masjid yang memang duduk dalam kampung, yang duduk dalam hutan kaya dengan babi. Hutan sungguh. Ya, tapi yang semalam satu rombongan mai satu bah, lepas tidur dekat Damai Park dekat sana, saya kata jaga-jaga, kat sini banyak babi. Hati-hatilah. Pada permulaannya tak ada contoh yang kita nak tunjuk, yang kita nak bawa, apa yang kita hasratkan, nak mengembalikan kegemilangan masjid yang sebenar. Jadi masa tu nak buat macam-macam, nak belanja duit, nak kena keluar duit masjid. Sebab kita perlu ada investment. Sebelum nak mulakan sesuatu, nak mendapatkan hasil, perlu ada investment, kena belanja dulu. Tapi kita fikir apa? Nak belanja, lepas ni duit habis, nak ambil duit mana? Dan selalu yang itulah yang selalu dipersoalkan daripada kalangan masjid-masjid yang mungkin duduk dalam kampung, pendapatan tak banyak, jemaah tak ramai, kutipan tak banyak, tapi nak suruh buat macam-macam. Nah, Jabatan Agama bagi tahu masjid kena jadi one stop center, nak kena buat itu, nak kena buat ini. Kami duit tak ada, nak buat macam mana? Dan itulah yang selalu saya bentangkan kepada jawatan kuasa pada permulaan dulu. Nak buat macam-macam, kita kena bantu surau di bawah kita, kita kena buat program macam ni, kena belanja duit masjid. Jadi itu juga yang dipersoalkan oleh jawatan kuasa. Nak ambil duit mana? Kita pun duk harap sangit dua ya orang duk bagi. Wah, sekali ni puas sikit boleh cakap. Dulu kat Sarawak duk pedor-pedor takut orang tak faham. Ni mai polis saya lepas lah. Takut orang Sarawak tak faham. Tapi kali ni saya lepas sungguh cakap Kedah. Boleh kau no? Harap Haji faham kau no? Singapura okey, boleh kau no? Boleh no? Kan? Dalam mesyuarat tepuk meja. Tepuk meja ni. Kita pun duk harap sangit dua orang nak bagi habis duit masjid. Itu benda yang biasa. Tak ada contoh yang kita nak tunjuk. Dah ada satu proven sukses yang dah berlaku. Masjid yang duduk dalam kampung, duit tak banyak tapi nak buat macam-macam. Dan alhamdulillah sikit demi sedikit kita mengambil kepercayaan, memberi kepercayaan, jawatan kuasa memberi kepercayaan kepada kita, dan kita pun memberikan kepada jawatan kuasa bukti supaya kita boleh lakukan. Tapi perlukan kepada investment dulu, perbelanjaan dulu, kena belanja dulu, kita kena buat dulu. Barulah orang akan nampak hasilnya. Alhamdulillah, bagaimana yang telah kita lihat sekarang, Masjid Al-Bushra Merbuk yang pada permulaannya kutipan Jumaat tak pernah cecah 1000. Kalau dapat 1000 kutipan Jumaat ni, dia macam kaya hari tu. Oh, Jumaat ni 1000, dia kaya kan? Tak pernah dapat 700, 800, 900, tapi nak buat macam-macam. Jadi macam mana kita nak fokus, kita kata betulkah masjid boleh menjana ekonomi Islam? Pada permulaan, saya cadangkan kepada jawatan kuasa, saya kata saya tak kena kerja laju, kita kena invest, kita kena belanja lebih sikit.
Nak buat macam mana? Saya kata saya perlukan 2 orang kaki tangan. Kita nak buat apa? Seorang nak jaga pentadbiran, seorang nak jaga kewangan. Banyak seorang ni dia rekod duit keluar masuk, dia ada SOP pengeluaran duit dia. Yang seorang lagi tolong kerja-kerja setiausaha, buat surat, buat kertas kerja, dia lah susun file apa semua ni. Nak bagi laju kerja ni. Bukan kita tak percaya kat setiausaha kita, bukan tak percaya kepada bendahari kita. Tapi macam itulah masjid dalam kampung. Bendahari ni orang tua-tua, setiausaha pun orang tua-tua, jawatan orang tua-tua. Kan? Jadi kita ambil lah tenaga-tenaga muda yang pandai tekan komputer, yang boleh buat kerja-kerja, buat surat laju sikit ni, kita gajikan mereka. Nak bayar berapa? Sebulan bayar 800, 2 orang 1,600. Kita ambil lah dulu. Kalau tak boleh bayar gaji mereka, kita bagi mereka berhenti. Kita buat balik macam biasa. Lepas ni bendahari catik balik macam biasa. Tapi alhamdulillah, daripada 2 orang yang gaji 800, tuan-tuan percaya atau tidak, dengan kemampuan masjid yang tak seberkuat ni, yang berada dalam kampung sekarang, kami dah ada 65 orang kaki tangan yang digajikan sendiri oleh Masjid Al-Bushra Merbuk. Sebab kita perlukan investment. Sebab tu kita kata masjid adalah tempat untuk menjana ekonomi daripada anak-anak tempatan kita, anak karya kita yang mungkin banyak. Yang sekarang kita ada masalah yang ramai keluar daripada universiti tapi tak ada tempat nak bekerja. Jadi masjid menyediakan tempat untuk mereka, dan kita pun masjid memerlukan mereka untuk berkhidmat kepada masjid. Dan bukan sekadar daripada itu, tak termasuk daripada peniaga-peniaga yang berniaga di dalam Masjid Al-Bushra Merbuk. Dan alhamdulillah, kita pun tak sangka bagaimana yang telah kita bangunkan daripada fasa pertama, daripada ruang solat yang kita bangunkan 2019, siap 2020. Dan kemudian kita panggil balik arkitek, kita plan, siapkan sampai ke fasa yang ketiga. Plan, siap sampai ke fasa 3. Walaupun keseluruhan pembangunan tak siap lagi sampai fasa ketiga, tapi kita dah rangka dah satu plan. Kita mulakan dengan tandas yang berkonsepkan R&R, bincang balik dengan jawatankuasa, kita robohkan tembok dan juga pagar masjid. Kita nak supaya orang masuk dalam masjid kita. Kita fikir juga tentang resiko. Yang pertamanya resiko takut orang masuk dalam masjid pecahkan tabung. Kami pegang satu keadaan yang kita buat sekarang, bagi tahu kepada jawatankuasa, kita buat dulu, kalau gagal kita jangan buat dah. Bincang dengan jawatankuasa, kita nak robohkan tembok dengan pagar masjid. Fikir tentang resiko. Resiko yang pertama, takut bila robohkan tembok dengan pagar masjid, orang masuk dalam masjid pecah tabung. Tapi lah masjid tu ada tembok, pagar, tabung kena pecah serupa tu kak. Dan luar biasa tuan-tuan, alhamdulillah sampai sekarang 4 tahun kita robohkan tembok dengan pagar masjid, sekalipun tabung tak pernah kena pecah. Dan kita ambil tabung tu letak tepi jalan. Dan kita ada satu tabung di tepi jalan masjid. Kita fikir juga tentang risiko, sebab Merbuk kaya dengan babi, takut babi masuk. Alhamdulillah yang sekarang yang masuk dalam masjid adalah semua orang-orang yang beriman, yang Allah SWT bukakan hati mereka. Dan kemudian siap tandas yang berkonsepkan R&R, dan alhamdulillah buat pertama kali dalam Malaysia kita yang mencalonkan tandas-tandas awam standard. Baik, daripada fasa pertama kita siapkan ruang solat masjid, kemudian sambung fasa yang kedua tandas yang berkonsepkan R&R, dan kemudian kita sambung sekarang ke fasa ketiga, dan kita dah berada di fasa yang terakhir. Alhamdulillah sekarang Masjid Al-Bushra Merbuk bukan sekadar masjid yang kita jadikan masjid transit, masjid yang mesra kepada musafir, masjid mesra kepada jemaah, dan masjid juga sebagai tempat untuk menjana ekonomi Islam, membantu orang Islam kita untuk menjana ekonomi. Dan sekarang kita dah ada Al-Bushra Mart, Al-Bushra Car Wash, kita ada Al-Bushra Bistro, kita ada food court, dan kemudian kita ada Al-Bushra Cetak yang kita buat pencetakan sendiri, banner, baju, semualah jenis-jenis pencetakan. Kita ada Al-Bushra Studio. Dan semua ni tuan-tuan telah membantu 200 buah keluarga yang boleh berniaga dan menjana pendapatan di dalam masjid, yang ada daripada kalangan mereka, daripada golongan asnaf yang dah berjaya keluar daripada golongan asnaf.
Jadi tuan-tuan, sebab tu saya nak bagi tahu. Sekarang kalau kata ada lagi orang yang bagi alasan, apatah lagi masjid-masjid yang berada di dalam bandar, dalam pekan yang kutipan Jumaat dia mencecah 6,000, 5,000, 10,000, ada sampai belasan ribu seminggu. Tapi kita tak belanjakan duit orang. Mungkin kita harus sebut takut nak guna duit orang ni, takut salah guna. Tuan-tuan fahamlah, kita simpan duit orang pun, kita pun berdosa. Jangan simpan duit orang tuan-tuan. Dan inilah yang kami cuba terapkan daripada kalangan jawatan kuasa. Jomlah kita belanja duit orang. Kalau dulu mungkin susah, tapi sekarang bila mana jawatan kuasa dah mula nampak, bila mana lagi banyak kita belanja, lagi banyak kita kembalikan manfaat tu daripada duit infak orang, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmat. Bagaimana yang disebutkan oleh Datuk Mufti kita tadi, yang mana Rasulullah SAW sebut kata apa? Jangan kita sempitkan rahmat itu. Rahmat itu turun di masjid. Dan rahmat itu bukan sekadar di masjid, tapi rahmat itu di sekelilingnya. Barakna haulah, di sekelilingnya. Maksudnya semua mendapat rahmat daripada masjid itu sendiri. Kalaulah kata disebabkan ada duit baru kita mampu buat, kita dah cuba tunjukkan satu proven sukses. Kami masjid dalam kampung, masjid yang tak ada kemampuan, kami dah buat kira-kira kemampuan sebenar. Masjid Al-Bushra Merbuk hanya 20,000 sebulan saja untuk pendapatan. Maksudnya kalau belanja lebih daripada 20,000, defisit. Tapi percaya atau tidak tuan-tuan, perbelanjaan pengurusan saja tak pernah kurang daripada 50,000 sebulan untuk pengurusan, termasuk gaji. Dan ada bulan yang dibelanjakan sehingga mencecah 140,000 sebulan. Balance yang anda bawa ke depan kadang-kadang tinggal 3,000, kadang tinggal 6,000, kadang tinggal 7,000. Bulan depan nak kena belanja 5,000, tapi tak pernah habis duit masjid. Bagaimana kita jalankan sekarang di antara program yang kita buat, yang saya tak pernah menyangkakan benda ni boleh berterusan sampai sekarang. Setiap pagi Jumaat kita bagi sarapan percuma kepada semua jemaah solat subuh. Kalau sebelum ni solat subuh tak ramai. Ada yang macam mana disebutkan oleh doktor tadi, masjid Taman Temeloh Jaya. Solat subuh kami belum ni pun tak ramai. Satu sah pun tak boleh nak penuh. Dalam masjid kecil satu sah tak penuh. Lepas tu mulalah penuh satu sah sikit. Kita kata kita buat kenduri lah bagi makan. Kita buat buffet. Kadang buat bihun, kadang buat nasi lemak, kadang buat mi goreng. Jamu makan belanjalah, kadang seminggu 100, 200. Kemudian mula daripada situ orang bagi sikit, naik 100 lagi 200 jadi 500. Bubuh video dalam TikTok pula. Depa marah kat kita, kata kami pun nak bagi juga. Ustaz bukalah bagi nombor akaun. Kita pun buka nombor akaun. Saya kata saya buka pukul 2:30 petang ni, hari Khamis. Ni hari macam hari ni hari Khamis. 2:30 petang saya buka video. Saya letak nombor akaun, pukul 12 tengah malam saya nak tutup video ni, saya nak padam. Tak boleh bagilah duit. Saya nak ajak semua mai semayang subuh dekat Masjid Al-Bushra Merbuk esok hari Jumaat. Kita bagi makan terus kat food court percuma. Kita tak mahu buat buffet dah. Apa makan lah, nak makan apa pun dekat food court tu. Saya nak kira 2:30 petang mula upload video, letak nombor akaun, 8 malam terpaksa padam video tu. Duit masuk banyak sangat. Saya kira 3 kali dengan bini. Meliu mata. Dapat malam tu untuk nak makan sarapan esok RM6,000. Belanja habis. Lepas mayang subuh saya kata habis baca Quran. Kita baca Quran dengan terjemahan. Kita tuan-tuan silalah ke food court. Makanlah, nak makan apa pun halal. Mula daripada itu alhamdulillah. Allah mayang subuh. Dan macam mayang Jumaat. Masjid tu kecil ya. Taklah besar macam dengan Masjid Taman Temeloh Jaya. Kami kepala maksimum pun dah 700 orang saja. Tak ramai. Masjid kecil. Kemudian minggu depan buat lagi. Ustaz buat lagi. Buat. Minggu kedua. Buka lagi. Hari Khamis upload video. Esok pagi nak makan. Daripada 6,000 jadi 12,000. Esok belanja 12,000 habis orang makan. Minggu depan Ustaz buat lagi. Buat lagi minggu depan. Daripada 12,000 buka kutipan hari Khamis. Pagi esok Jumaat nak makan subuh. Jadi RM16,000. Perhabis RM16,000 hari itu juga. Dia berkata menyerok apa ni kenduri kahwin. Habis tuan-tuan. Tak cukup dengan yang dalam food court yang kita belanja, kita ambil juga daripada duit tu, belanja pula gerai-gerai luar yang ada di sekeliling masjid.
Minggu depan buat lagi Ustaz, buat lagi. Minggu depan 21,000 makan sampai lepas Jumaat. Luar biasa sebab kita dah faham orang kita tak pernah kedekut. Orang kita tak pernah berkira. Masa kita buat infak RM2, kita bagi tahu dekat jawatan kuasa, kita kata kita nak kena kempen ni, kita nak siapkan fasa terakhir. Duit masjid dah luar dah untuk pembangunan ni. Pembangunan asing, pengurusan lain. Pembangunan dah luar dah nak bangunkan fasa ketiga ni, di antara fasa yang paling banyak kos. Nak kutip berapa? 1 juta. Tu nak buat macam mana? Kita kempen, jom buat infak seorang RM2. Setiausaha saya kata, dia kata RM2 Ustaz, tahun bila nak boleh juta? Tak apa, kita buatlah. Alhamdulillah tuan-tuan. Bukan setahun, bukan setengah tahun, bukan sebulan, 2 minggu 1 juta. Dan bukan 1 juta saja tuan-tuan, dia bukan terberhenti setakat situ, tetapi dah mencecah hampir 3 juta sampailah sekarang. Tak pernah berhenti infak RM2 tu. Luar biasa, orang kita tak pernah berkira. Walaupun ada orang tag orang kaya-kaya, mereka tag Ustaz Ibik Liu, mereka tag Alif Syukri, orang kaya-kaya. Saya kata saya tak mau daripada orang kaya. Kalau kata Ustaz Ibik Liu main seorang, dia bagi juta. Dia kata Ustaz kita nak juta, ni bagi juta, ambil. Boleh kat dia seorang. Saya kata saya nak tiap-tiap daripada orang infak dan ada saham dia di Masjid Al-Busyra Merbuk ni. Dan alhamdulillah itu berlaku. Dan lah ni mereka dah mula berebut. Duk bagi infak siapa paling sikit pula. Aku penimpala lah ni. Itu saya duk kajian sebut ada seorang nama dia Ahmad bin Ismail. Dalam akaun bank setiap pagi duit dia lah dulu masuk. Setiap hari tak pernah gagal. Pagi-pagi duit dia dulu masuk. Dia buat sedekah subuh. Dalam akaun bank. Setiap hari 5 sen. 5 sen setiap hari. Saya abang kasih usaha saya. Dia gelak. Dia kata, 5 duit pun. Dah, 5 duit ni kita pun tak mampu buat hari-hari. Tapi dia boleh buat hari-hari. Hari Jumaat, sorry, banyak sikit. 5 kupang. Saya duk cerita benda ni selalu. Jadi orang duk dengar dalam live TikTok kita apa semua. Lah ni lepas duk berebut. Lepas bagi siapa paling sikit. Dan lah ni rekod yang paling sikit lah ni 2 sen. Nama Muhammad Izzat. Tata saya duk jajah nama dia lah ni. Lepas ni lepas cuba buat siapa paling sikit pula. Tapi tuan-tuan, barakah. Bagi contoh, masa pembinaan fasa pertama, kos untuk pembangunan saja 450,000. Masjid tak ada duit. Kami buat kempen, bincang dengan jawatan kuasa, jom kita buat kempen infak duit siling. Kempen lah infak duit siling. Pakat kutip duit siling kat rumah, bawah kosen, bawah katil, dalam bilik ayak, anak tertelan, luah balik. Lepas kumpul habis semua ni. Hantar mai dekat masjid. Bilanglah kerani susun duit siling RM1. Dia kata letih dah Ustaz bilang duit siling. Banyak sangat. Beli mesin duit siling, kira duit siling. Beli mesin kira duit siling, meletup mesin tu. Sekarang kami dah pakai mesin duit siling yang keempat. Rosak beli baru, tak payah repair dah. Banyak sangat. Dan duit siling daripada 2019 kita buat kempen infak duit siling, dan sampai sekarang tak habis duit siling kita bilang. Luar biasa. Jadi tuan-tuan jangan takut untuk belanjakan duit orang. Orang infak, tak ada seorang pun yang infak dia nak supaya duit dia disimpankan. Tengok sampai dah. Kan? Dan saya selalu bila kita jumpa di masjid, yang orang duk mai jumpa kita bagi taklimat, kita cerita. Dan orang yang mai ziarah ke masjid, kadang dia berhenti berehat, nak ke Tanjung Dawai, nak pergi ke Yan, Pantai Murni, kan? Dia menjadikan masjid sebagai tempat untuk mereka singgah. Kita tak pernah lagi jumpa manusia yang dia mai salam dengan kita beserta dengan sampul. Tak ada lagi orang main habaq dekat kita, Ustaz, ni duit saya bagi kat masjid, Ustaz tolong simpan duit saya. Tak ada. Sebab apa orang bagi? Orang bagi sebab dia tahu duit dia telah dibelanjakan dan akan dibelanjakan. Dan ni yang saya selalu sebut. Dan kita selalu kata, kita kata duit hampa kami tak akan simpan. Dan saya boleh beritahu kepada tuan-tuan, masjid kami dalam kampung, kutipan kita tak banyak, kemampuan kita tak kuat, tapi luar biasa yang Allah SWT bagi. Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa aku mengamanahkan satu amanah kepada hang untuk hang uruskan. Selebihnya adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan takut berkaitan dengan duit, insya-Allah. Lagi mana kita buat dengan betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pertolongan Allah akan bersama-sama dengan kita.